بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha saudara penganjur yang dikasihi sahabat yang datang daripada Bangi, BMI yang juga daripada UAE yang sudi menemani saya pada malam ini, seterusnya brothers yang dikasihi dan juga sisters yang dihormati. Dan alhamdulillah setelah sekian lama kita menghentikan halaqah di CFS ini, pada malam ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sambung semula halaqah. Asalnya halaqah yang saya kendalikan di CFS adalah halaqah berkenaan dengan fik kematian. Suara saya dengar? Tak dengar? Rasa kalau sisters nak maju depan sikit tak mampu buat. Kat bawah sebelah situ dia mungkin tak terdedah daripada pandangan muslimin. Saya pun tak tahu macam mana berbicara. Ada orang tengah solat. Baik muslimin muslimat, brothers and sisters yang mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Asalnya ini merupakan halaqah fik kematian, tapi saya mencadangkan kepada pihak mengajar pun setuju untuk kita kali sedikit halaqah kita pada malam ini kepada halaqah tafsir Al-Quran. Kerana sedikit sebanyak halaqah ini akan menyuburkan hati-hati kita. Mungkin selama sebulan iman kita naik disebabkan puasa dan disebabkan Ramadan, manakala disebabkan Syawal yang biasanya masyarakat kita sambut selama sebulan, kemungkinan besar juga iman kita naik dan kemudian iman kita turun. Dan saya fikir ada baiknya untuk memulakan halaqah tafsir ini, saya membacakan sepotong hadis Nabi SAW yang berbunyi mathalul baitil ladzi yuzkaru fihi ismullah wal baitil ladzi la yuzkaru Allah fihi mathalul hayy wal mayyit. Nabi SAW menyebutkan perumpamaan rumah yang disebutkan padanya nama Allah dibandingkan dengan rumah yang tidak disebutkan padanya nama Allah, iaitu zikrullah, adalah umpama orang yang hidup dan juga orang yang mati. Dan mungkin selama sebulan mungkin kita meraihkan Aidul Fitri, di rumah kita mungkin tidak kedengaran bacaan-bacaan Quran ataupun zikrullah, tetapi yang banyak kedengaran adalah musik dan perkara-perkara lagak.
Jadi kita kembali semula kepada zikrullah. Dalam beberapa potong ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara sebab kenapa umat dibinasakan adalah kerana umat sunyi daripada zikrullah. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, tidaklah kami akan menyiksa umat Muhammad, kamu sekiranya engkau berada pada mereka wahai Muhammad. Maksudnya salah satu syarat kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa satu kaum adalah disebabkan keberadaan Nabi SAW. Dan dalam ayat yang sama Allah menyebutkan salah satu penyebab kenapa balak tidak turun adalah kerana umat masih lagi dalam keadaan beristighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah sekali-kali menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, sedang mereka itu beristighfar. Juga kenapa kita memilih tafsir? Kerana tafsir adalah salah satu bab yang orang kurang berselisih faham. Jika hendak dibandingkan dengan topik-topik fiqh yang lain, dan biasanya salah satu topik yang orang khilaf dan kadang-kadang orang boleh tuduh-menuduh adalah fiqh kematian. Itu bid'ah, ini tak bid'ah dan sebagainya. Jadi elok saya kira kita bermula dengan tafsir. Itu sebab Al-Imam Abu Hanifah diriwayatkan, dia menyebutkan siyarul rijal ahabbu ilayya min masail fiqh. Untuk aku membaca, untuk aku membahaskan tokoh, keperbezaan tokoh, sejarah tokoh adalah lebih aku sukai, lebih aku cintai berbanding dengan masalah fiqh. Kerana apa? Kerana dengan membaca sejarah tokoh, biodata dia, umat-umat terdahulu kita kadang-kadang merasa insaf. Jarang orang nak berselisih faham terhadap periwayatan sejarah, ada. Tapi jarang orang nak berselisih faham terhadap bila kita bincangkan masalah ketokohan. Juga kenapa Imam Abu Hanifah menyebutkan aku lebih suka membaca sejarah tokoh, kerana dengan membaca sejarah tokoh menyebabkan kita termotivasi dan juga kadang-kadang menyebabkan diri kita insaf berbanding dengan permasalahan fiqh. Kerana permasalahan fiqh kadang-kadang menyebabkan orang berdebat, hidayah tak dapat, iman tak bertambah. Muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan mengenai surah Fussilat. Surah Fussilat. Mungkin siapa yang bawa Quran boleh buka surah Fussilat. Mungkin sebahagian sahabat yang menghafal surah Fussilat. Saya tahu ada yang hafiz saya rasa. Baik, topik kita pada malam ini adalah fokus kepada dakwah dan juga pendakwah. Kerana sebahagian tim, kita panggil maudhu bicara surah Fussilat adalah berkenaan dengan dakwah dan juga pendakwah. Sebahagian buku tafsir, di antara tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbah Zuhaili, meletakkan tajuk dalam beberapa ayat surah Fussilat sebagai adab dakwah, adab pendakwah. Dan insya-Allah saya fikir pada malam ini brothers and sisters setidak-tidaknya ada usaha untuk berdakwah sekurang-kurangnya pada diri sendiri. Sedikit mukaddimah surah Fussilat. Surah Fussilat adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Apa maksud surah Makkiyah? Surah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Maksudnya sekiranya surah itu turun di Mekah, tetapi selepas peristiwa hijrah, kita panggil apa? Mekah ke Makkiyah atau Madaniyah? Kita panggil Madaniyah. Makkiyah adalah surah yang diturunkan selepas penghijrahan. Makkiyah adalah surah ataupun ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum penghijrahan. Manakala
ayat Al-Quran yang turun selepas penghijrahan kita panggil sebagai surah Madaniyah. Di antara kandungan awal surah Fussilat adalah, mungkin Brother Sisters boleh buka pada ayat yang pertama. Di antara kandungan ataupun aghrad, kita panggil aghrad, objektif surah ini turun. Yang pertama, surah ini turun untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan dalam bahasa Arab. Pun begitu, Al-Quran menempelak kaum musyrikin. Cuba tengok pada ayat ini. Dia kata, kitabun fussilat ayatul Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab fussilat ayatu, yang kami terangkan ayat-ayatnya, Qur'anan disebut sebagai Quran Arabiyyan, dalam bahasa Arab, liqaumin ya'lamun, untuk kaum yang ya'lamun, untuk kaum yang hendak berfikir. Kenapa Allah buka Quran al-Arabiyya liqaumin ya'lamun? Karena Allah Subhanahu wa taala nak menempelak kaum musyrikin. Seolah-olah nak kata, Al-Quran ini turun dalam bahasamu, pun engkau tidak dapat mengambil pengajaran daripadanya dan juga hidayah. Ini menunjukkan bahawa tidak semestinya orang Arab itu dia diberi petunjuk. Ada juga orang Arab jahiliyah. Dia faham bahasa Al-Quran tetapi dia tidak dapat petunjuk Al-Quran. Memahami bahasa Al-Quran merupakan salah satu cara untuk mendapat petunjuk, tetapi faham sahaja tidak semestinya sekiranya kita tidak berniat untuk mendapat petunjuk daripada Al-Quran. Antara kandungan surah Fussilat sebelum kita masuk kepada dakwah dan juga adab pendakwah adalah peringatan Al-Quran terhadap kaum-kaum yang dibinasakan. Adalah peringatan Al-Quran terhadap kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana mereka itu ingkar terhadap seruan Rasul, para Rasul. Baik, itu ada antara salah satu kandungan, salah dua ataupun beberapa kandungan surah Fussilat. Dan akhirnya pada ayat yang ke-30, selepas Allah Azza wa Jalla menerangkan mengenai kaum-kaum yang dibinasakan. Sebab apa kita sebut tadi? Kerana kaum tersebut telah datang para Rasul untuk memberi pengajaran kepada mereka, tapi mereka ingkar. Cuba tengok pada ayat yang ke-27. Saya nak kaitkan ayat sebelum ayat yang ke-30 dengan ayat yang sebelumnya, kerana tema ayat sebelum 30, 29 dan ke atas berbeza dengan tema ayat 30 dan ke bawah. Tema ini seperti mana saya sebutkan tadi dalam ilmu tafsir dipanggil sebagai maudhu'. Dia punya tip di dalam tip. Ayat yang ke-26. Cuba tengok ayat yang ke-26. Allah SWT sebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan telah berkatalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Kafaru kita kadang-kadang terjemahkan sebagai kafir, tapi terjemahan literal bagi perkataan kafaru adalah orang-orang yang ingkar. Sebab orang-orang yang ingkar kita panggil kafir. Ayat Al-Quran turun kepada dia, dia ingkar, kita panggil dia kafir. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah
orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengar Al-Quran ini, walghaw fihi. Apa maksud walghaw fihi? La'allakum taghlibun. Apa dia? Walghaw fihi, dan tentanglah pada, la'allakum taghlibun, semoga kamu berjaya menentang. Nasihat orang musyrik sesama mereka adalah supaya jangan mendengar perkataan Allah Azza wa Jalla, jangan mendengar Al-Quran. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menggambarkan seksaan orang yang berikan nasihat yang buruk pada kawan yang lain. Kadang-kadang kita ni ada kawan ya, bila kawan itu baca Quran, dia kata tak payah baca Quran, bajet bagus, tak payah baca Quran, sekali-sekala pergi main bola je. Mungkin boleh jadi termasuk dalam ayat ini. Orang seperti ini Allah kata apa? Falanudhiqannal ladzina kafaru, falanudhiqannal ladzina kafaru 'adzaban syadida wa lanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun. Cuba tengok ayat ini. Falanudhiqanna. Apa maksud perkataan falanudhiqanna? Kalau terjemahan literalnya adalah terhadap orang-orang yang berikan nasihat yang buruk supaya jangan mendengar Al-Quran. Falanudhiqanna, nescaya kami akan benar-benar. Siapa yang belajar bahasa Arab sini mungkin dia tahu perkataan itu mengandungi dua taukid, dua kata apa kita panggil? Dua kata penguat. Satu lam, satu lagi perkataan ataupun huruf nun. Jadi kalau terjemahan literalnya adalah orang seperti ini yang menghalang manusia daripada mendengar Al-Quran, falanudhiqanna, nescaya kami akan benar-benar merasakan kepada mereka. Cuba tengok penggunaan Allah, penggunaan Al-Quran yang Allah nukilkan dalam ayat ini. Allah kata apa? Falanudhiqanna, kami akan berikan mereka sedikit rasa. Allah tak kata apa? Kami akan menimpakan mereka azab siksa. Tapi Allah kata apa? Kami memberikan mereka sedikit rasa. Alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, azaban syadida, kami akan beri mereka rasa. Allah tak kata kami akan menimpakan kepada mereka. Allah kata apa? Rasa sikit. Kami akan beri mereka rasa sikit. Rasa azab siksa. Syadida, yang syadid, yang kuat. Walanajziyannahum, dan kami akan benar-benar memberikan kepada mereka aswa'al ladzi, seburuk-buruk, kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dzalika jazaa'u a'da'illahi an-nar, yang demikian itu jaza. Apa maksud jaza? Apa maksud jaza? Balasan. Nama lain bagi akhirat adalah yaumul al-jaza, hari pembalasan, yaumul hisab, yaumul taghabun, yaumul tanad dan sebagainya. Dzalika jazaa'u a'da'illahi an-nar, yang demikian itulah balasan a'da'illah, musuh-musuh Allah. Apa balasannya? An-nar, api neraka. Lahum fiha darul khuld, bagi mereka padanya. Apa maksud padanya? Darul khuld, pada akhirat itu darul khuld, sebuah negeri yang kekal. Jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun, jazaan, sebagai balasan terhadap apa yang mereka buat terhadap ayat-ayat kami. Yajhadun, apa maksud yajhadun? Kita panggil mujahadah. Kita panggil mujahadah, maksudnya mereka itu sangat-sangat nak menolak. Demikian itulah balasan terhadap orang-orang yang betul-betul tak nak, sangat-sangat menentang kepada ayat-ayat kami. Ini memberikan kepada kita kesimpulan bahawa orang yang
tak mendengar Al-Quran, orang yang menolak ayat-ayat Al-Quran bila kita bacakan kepadanya, dia akan diazab siksa oleh Allah Azza wa Jalla dan tempatnya ke dalam api neraka. Kemudian yang menarik, pada ayat selepas itu Allah merakamkan perbualan ahli neraka. Cuba tengok ayat 29. Allah merakamkan perbualan ahli neraka yang tersesat disebabkan orang lain. Allah kata, wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini adallana minal jinni wal ins naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Allah kata, dan berkatalah orang-orang kafir, Rabbana, orang-orang yang menentang Al-Quran tadi. Asalnya mungkin dia bagus, tapi disebabkan kawan-kawan yang jahat mengajak dia kepada keburukan, dia pun masuk neraka sekali. Apa dia lakukan? Dia kata, wahai Tuhan, arina, nampakkan kepada kami. Ini dalam neraka, dalam masuk neraka. Dia kata, wahai Tuhan, nampakkan kepada kami, arina alladhaini, dua golongan yang adallana, ya Allah, nampakkan kepada kami dua golongan yang menyesatkan kami. Dan dua golongan tersebut Allah nukilkan dalam ayat ini, iaitu golongan di kalangan jin dan juga golongan di kalangan manusia. Kenapa? Sebab apa golongan ini? Dia kata, wahai Tuhan, nampakkan kepada kami orang yang menyebabkan kami sesat dan akhirnya kami masuk ke dalam neraka. Apa agak-agak? Kenapa agak-agak kaum musyrik yang telah masuk ke dalam neraka, ataupun mungkin dia dulu beriman, dalam sebagian ayat lain menunjukkan dalam surah Furqan yang sering kali saya sebutkan, ada sebagian orang dahulunya dia mendapat petunjuk disebabkan kawan dia mengikut ajakan kawan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan wallahu alam, ayat ini boleh jadi seperti itu. Dia kata apa? Naj'aluhuma, ya Allah, Engkau nampakkan kepada dua golongan yang menyesatkan kami. Naj'aluhuma, kami menjadikan mereka tahta aqdamina, supaya mereka itu berada di bawah aqdamina, di bawah kaki-kaki kami. Liyakuna minal asfalin, supaya mereka itu, kalau ya Allah, kita kata seolah-olah, ya Allah, kalau Engkau masukkan kami ke dalam neraka, Engkau tunjukkan kepada kami orang yang menyesatkan kami, supaya mereka itu lebih teruk siksa dia kerana menyebabkan kami masuk neraka sama. Naj'aluhuma tahta aqdamina, supaya kami menjadikan mereka itu di bawah kaki-kaki kami. Liyakuna, supaya mereka itu dua golongan tadi minal asfalin, lebih rendah daripada kami. Sebab apa? Ahli neraka itu juga berdendam. Kata, Engkau menyebabkan aku masuk dalam neraka, kau boleh aku kena, kau teruk lebih kena daripada aku. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kewajipan kita sebagai mukmin untuk mencari kawan-kawan yang soleh. Kalau boleh yang kita panggil sebagai khalil, dia kan kita ada banyak. Kalau kita susun sahabat, kemudian habib, kemudian khalil. Khalil Rahman Ibrahim itu Nabi SAW. Sebelum Nabi itu Ibrahim. Habib, kalau boleh biar sahabat kita itu sahabat yang baik. Kalau boleh sahabat yang kita pilih itu sahabat yang baik. Kerana apa? Sahabat yang jahat tidak dapat kita jadikan hujah di hadapan Allah kenapa kita sesat. Sahabat yang jahat, sekiranya dia menyebabkan kita masuk dalam neraka, tidak dapat kita jadikan hujah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Kerana itu bukan pilihan kita. Kalau boleh kita umpamakan, kita bezakan antara sahabat dan kenalan.
Contohnya macam mat motor, kita kenal dia, dia isap rokok, mungkin isap dadah dan sebagainya. Ada orang tanya, Muhammad siapa tu? Kita tak kata dia sahabat kita. Dia kata aku kenal dia, kenal dan bukan sahabat aku. Kita boleh kenal orang, kita boleh kenal orang, tapi untuk menjadikan dia sahabat, kita harus memilih. Dan itu merupakan kewajiban kita. Kita tak perlu pergi jauh untuk menunjuk, untuk melihat contoh. Cukup kita tengok sahabat kita di dalam persekolahan. Pernah tengok sahabat, kawan-kawan kita di dalam sekolah. Dulu mungkin dia bagus, tapi bila masuk universiti, disebabkan pengaruh kawan-kawan, dia menjadi jahat. Dan perkara yang paling senang sekali kalau kita nak tengok perubahan seseorang itu berlaku apa dia? Pada pakaiannya. Pada pakaiannya. Ada orang kata, pakaian saya orang bertakwa. Walaupun saya pakai begini, tapi hati saya suci murni. Kita tahu saja. Baik, kita sambung. Kita macam solat dulu atau sambung? Sambung sikit. Saya tak percaya untuk lebih daripada setengah. Mungkin ada yang nak exam sekarang musim term, dan saya rasa mungkin tak sempat nak habiskan dulu. Kita tak masuk lagi mengenai dakwah dan juga ada mendakwah. Tak, sebab kadang-kadang kita nak berikan faham, kita nak berikan faham, kita kena cerita daripada mula. Kenapa ayat itu selepas ini Allah turunkan mengenai istiqamah? Saya berhenti daripada pakaian. Bahkan ada sebagian orang menjadikan dia kata, Ustaz, jiwa saya suci, murni, walaupun pakaian saya begini. Dia kata sebab ada hadis Sahih Muslim kata, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dia kata, Ustaz, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat rupa kamu dan juga fizikal kamu, tetapi Ustaz, yang Allah lihat adalah hati dan juga amalan kamu. Hati, jantung hati dan juga amalan. Betul tak? Tak. Sebenarnya hadis Sahih Muslim juga sebagian kutub sunan yang meriwayatkan, sebenarnya dimasukkan fizikal kat situ adalah keadaan asli kita. Allah tidak kisah sekiranya kita ini kulit kita hitam, ataupun muka kita berjerawat, ataupun kita ni berbadan tempal, kurus, tak cukup makan. Itu yang dimasukkan, bukan maksudnya pakaian. Kerana apa? Pakaian menunjukkan takwa seseorang. Dan kalau ada orang buat seperti itu, maksudnya dia itu orang soleh, tetapi dia pakai mungkin pakaian tidak menutup aurat, sesungguhnya dia merupakan orang munafik. Dan ketahuilah bahawa orang munafik merupakan orang paling menderita sekali jiwa. Sebab apa? Jiwa dia kata lain, dia buat lain. Pernah tengok tak orang-orang soleh? Saya sebut lelaki lah, mungkin perempuan agak sensitif bab ni. Pernah tengok tak orang-orang soleh ataupun mufti berambut panjang, ataupun dia buat rambut pacak? Pernah tengok? Tak, kerana apa? Memang tradisi orang-orang soleh itu pakaiannya bagus-bagus. Memang tradisi orang-orang soleh itu, kalau dia berhias, perhiasannya adalah perhiasan yang bagus dan juga beradab. Tidak ada di kalangan orang soleh yang kita lihat pakaiannya tak bagus, tak senonoh, lalu dia berhujah, saya soleh, hati saya bersih, tapi pakaian saya begini tak menunjukkan apa yang berada dalam hati saya. Ketahuilah kalau ada orang berhujah seperti itu merupakan orang yang bohong dan dia munafik. Kerana apa? Pakaian menunjukkan apa yang berada dalam jantung hati kita. Kenapa saya memilih begini? Kerana hati saya suka begini.
Betul? Dan juga saya percaya brother sisters muslimat juga memilih pakaian itu kerana apa? Jiwa brothers dan sisters kata ini saya suka, ini saya selesa. Dan pakaian sekiranya ia berubah, sedikit sebanyak ia menunjukkan perubahan dalam jiwa seseorang. Itu sebab kadang-kadang kalau kita tengok artis, kalau saya dah tahu buat, saya kisah, apa perubahan pertama yang muncul pada artis tersebut? Dia, yalah, kalau muslimat, dia bertudung walaupun tudungnya sekrat, nampak jambul. Lama-lama dia tutup kan sekrat. Ya, perubahan. Ya Allah. Dan pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perihal istiqamah. Dan perkara yang paling penting sekali, antara perkara yang penting untuk kita istiqamah dalam kehidupan seharian kita adalah persekitaran dan juga rakan. Seolah-olah Allah Azza wa Jalla pada ayat sebelum itu menunjukkan perbalahan di antara dua orang sahabat yang menyesatkan sahabat yang lain. Allah bercerita mengenai istiqamah. Kalau tadi ayat sebelum, ayat 29 dan ke atas, Allah bercerita mengenai orang-orang sesat dalam dunia, tidak tahan godaan dunia, mendahulukan dunia berbanding akhirat. Pada ayat yang ke-30, Allah menceritakan mengenai orang-orang yang sabar hidup dalam dunia ini, yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, dan dia sabit di atas jalan Tuhannya adalah Allah. Sebab menyebutkan Tuhan adalah Allah bukan sekadar sebut Tuhan saya Allah, tapi ia memberikan amal, lisan dan juga jiwa. Itu kan tak iman ya? Membenarkan dengan lisan, percaya dalam jiwa, dan membenarkan dengan amal perbuatan. Jadi kita sebut Tuhan kami adalah Allah, kami percaya Allah, ia disusuli dengan tindakan bahawa Tuhannya adalah Allah. Maksudnya apa? Dia buat apa yang Allah suruh dan dia tinggalkan apa yang Allah larang. Baik, saya ambil sedikit ayat 30 sebelum kita berhenti untuk solat, dan kita akan sambung selepas itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kerana ayat selepas ini dia akan menyentuh mengenai perihal pendakwah, bukan tidak? Sebelum Allah menyebutkan perihal pendakwah, Allah SWT cuba menunjukkan salah satu ciri pendakwah itu adalah dia istiqamah terhadap agamanya. Dan saya fikir begitu, tidak ada orang boleh berdakwah ataupun mengajak orang kepada kebaikan sekiranya dia itu dikritik dari sudut perbuatannya. Mungkin orang akan percaya cakap dia, tapi orang tak lebih percaya bila dia buat berlawanan dengan apa yang disebutkan. Dan untuk menjadi pendakwah yang berjaya, seseorang itu perlu istiqamah terhadap agamanya. Allah SWT pada ayat yang kedua menyebutkan innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyebutkan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian dia tetap sabit di atas jalan itu. Ulama tafsir berbeza pendapat mengenai perkataan istiqam. Apa maksud istiqam? Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan istiqamah pada pandangan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kata humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Imam Ibn Kathir rahimahullah menakalkan satu riwayat yang sampai kepada Abu Bakar sebagai berkata, dia kata sesungguhnya istiqamah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Imam Ibn Kathir menyebutkan lagi riwayat yang sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar pernah bertanya sahabat,
ataupun orang berada pada sekelilingnya. Abu Bakar berkata, apakah yang kamu faham terhadap istiqamah dalam ayat ini? Lalu orang yang Abu Bakar tanya berkata, sesungguhnya istiqamah yang kami faham pada ayat ini adalah orang yang tetap di jalan Allah, tidak melakukan dosa. Lalu Abu Bakar kata, bukan sedemikian, tapi istiqamah yang dimasukkan dalam ini adalah dia istiqamah mentauhidkan Allah dan dia istiqamah tidak mensyirikkan Tuhan. Manakala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan ayat istiqamah yang dimaksudkan adalah istiqamah dengan mengerjakan amalan-amalan fardu. Ala kulli hal, terjemahan istiqamah adalah yang lebih umum daripada itu adalah seseorang itu menyebutkan, mempersaksikan bahawa Allah Azza wa Jalla itu merupakan Tuhan, maksudnya syahadat, dan dia melaksanakan tuntutan apa yang dia melaksanakan tuntutan Tuhan dan meninggalkan apa yang Allah larang secara umum. Sentiasa melaksanakan tuntutan Tuhan dan sentiasa menjauhkan diri daripada perkara yang Tuhan larang. Itu makna istiqamah yang lebih umum. Ini demikian Imam Ibn Katsir rahimahullah juga menyebutkan sebahagian ulama salaf berdoa, antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri di antara tabi'in. Dia kata antara doa Al-Hasan adalah Allahumma anta rabbana farzuqna al-istiqamah. Ringkas saja doa ini. Mungkin kita boleh dia kata Allahumma anta rabbana, sebagai refleksi pada ayat ini. Dia kata, wahai Tuhan, Engkau merupakan Tuhanku. Allahumma anta rabbana, wahai Tuhan, Engkau merupakan Rabbku. Farzuqna al-istiqamah, berikan ataupun rezekikan kepadaku ini istiqamah, untuk sabit di atas jalan. Kemudian ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Ahmad bin Hanbal. Dia kata, seorang lelaki datang bertanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, murni bi amrin fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dia kata, wahai Rasul, perintahkan kepada aku sesuatu urusan dalam agama yang aku takkan bertanya seseorang selepas aku bertanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qul amantu billah, engkau katalah Tuhanku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian engkau istiqamah terhadap tuntutan amantu billah. Apa tuntutan amantu billah? Solat, puasa dan sebagainya. Kemudian lelaki ini bertanya, fama attaqi, wahai Rasul, apa benda yang patut aku takut ataupun aku patut bertakwa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai riwayat, fa'u ama ila lisani, lalu dia menunjukkan engkau patut takut kepada lisan. Kerana apa? Kerana dosa lisan merupakan antara banyak dosa yang menyebabkan amal soleh seseorang itu hilang. Antaranya apa? Antaranya mengumpat. Laki ni tanya, dia kata, wahai Rasul, aku nak tanya kau pasal lisan sebenda. Lepas aku tak tanya, Rasul kata apa? Engkau kata Tuhan engkau adalah Allah, engkau buat tuntutannya dan engkau istiqamah. Dan lelaki ini tanya, wahai Rasul, apa benda yang aku patut jauhi? Attaqi, ataupun takuti. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan lidah. Kerana apa? Antara hikmah dosa lidah merupakan salah satu dosa yang menyebabkan amal soleh seseorang itu hilang. Kadang-kadang kita nampak orang tu bagus, pergi surau, tapi mulut subhanallah, laser, macam mesin gun, nampak dia sebenarnya. Allah Alam Isawad, kita solat terlebih dahulu.
Kemudian kita akan sambung selepas ini dalam masa kurang setengah jam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Kita sambung sikit seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita ada masa 15 minit. Cuma saya minta kepada brothers and sisters kita rajakkan sikit mungkin ke 9.40 dan ataupun kita berhenti pada 9.30 dan kita akan buka kepada sesi perbincangan ataupun sesi soal jawab. Pada untuk yang sebelum kita pergi pada penutup, mungkin saya tak sempat nak sebutkan mengenai adab dakwah, tapi penting untuk kita mengetahui mengenai istiqamah ini, kerana istiqamah merupakan satu benda yang sangat sukar dalam agama. Boleh jadi kita di universiti ini, disebabkan kawan-kawan kita yang soleh, kawan-kawan kita yang baik, kita pun rasa macam ada semangat zuk untuk beribadah. Bila balik kampung, tengok dengan adik-adik, buka TV-nya, cerita macam-macam Islamik pun kadang-kadang seolah tidak Islamik. Ketika cinta bertasbih, ketika cinta bertakbir, selawat dan sebagainya. Mungkin saya pun tak tahu, mungkin esok akan ada kita ketika cinta berhanana dan sebagainya. Allahu musta'an. Itu sedia maklum. Sebahagian imam ataupun sebahagian ulama mencela perbuatan tidak istiqamah. Dan istiqamah bukan saja sukar untuk kita, tapi sukar kepada Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah hadis, sahabatnya bertanya, wahai Rasul, Ibnu Abbas, dia kata tidak ada satu ayat yang begitu sukar, begitu beban daripada ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW berbanding dengan ayat fastaqim kama umirt, iaitu ayat pada surah Hud. Ayat pada surah Hud, fastaqim kama umirt. Apa maksud fastaqim? Maka istiqamalah kama umirt, seperti mana engkau diperintahkan. Ibnu Abbas kata apa? Ayat ini merupakan ayat yang sangat sukar kepada Nabi SAW. Bukan maksudnya sukar diterima, sukar untuk dilaksanakan kerana istiqamah. Dalam sebahagian riwayat menyebutkan, tatkala ayat tersebut turun, Ibnu Abbas menyebutkan, para sahabat bertanya kepada Rasul SAW. Dia kata, wahai Rasul, betapa cepatnya ubanmu tumbuh di kepala. Apa jawapan Rasul? Dia kata apa? Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Kita sebut tadi fastaqim kama umirt merupakan sebahagian daripada ayat surah Hud. Dan sahabat tanya betapa cepatnya uban tumbuh di kepala. Nabi kata apa? Sesungguhnya telah memutihkan rambut di kepala ini surah Hud dan juga kawan-kawannya. Kerana dalam surah Hud terdapat perintah untuk istiqamah terhadap apa yang Allah perintahkan. Perintah untuk istiqamah terhadap apa yang Allah perintahkan. Ulama membahaskan apa maksud Hud wa akhawatuh. Bukan ulama sebagai ulama menyebutkan apa yang dimaksudkan dengan Hud dan kawan-kawannya. Apa maksud Hud? Surah Hud. Surah Hud kan? Apa kandungan surah Hud? Kandungan surah Hud sebahagian besarnya mengisahkan mengenai umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ad, Thamud, lagi apa? Lut, kaum Nabi Lut, kaum Ibrahim dan sebagainya. Dan kawan-kawan Hud ini adalah Al-Waqi'ah, pun bercerita mengenai umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Lagi apa? Al-Haqqah, itu merupakan kawan-kawan Hud. Dan juga Takwir, 3 serangkai mengisahkan mengenai umat yang Allah binasakan. Dan terdapat dalam surah Hud itu fastaqim kama umirt. Mungkin kita di sekolah bagus, sebab mungkin sekolah kita bagus,
sekolah kita nama Al-Amin ke As-Siddiq ke macam-macam kan. Tapi kita pun jadi soleh. Tapi bila kita keluar, kita jadi toleh. Ini yang kadang-kadang sistem pendidikan dalam negara kita, saya sebut umum, sukar untuk bentuk apa dia? Kanak-kanak tersebut, atau kanak-kanak, pelajar tersebut memilih kebaikan selepas ketiadaan orang yang membimbing. Mungkin sebab di sekolah dia bagus. Sebab apa? Hari cikgu kata buat bagus. Kalau sekolah saya tempat mengajar, hari ada ikrar, radina billahi rabba wa bil islam dina, ikrar. Tapi selepas dia keluar sekolah, keberjayaan seorang guru adalah anak muridnya itu memilih perkara yang bagus selepas ketiadaannya, tanpa dipaksa. Macam kita kan, siapa murabbi kita pertama? Mak ayah kita. Selepas ketiadaan mak ayah kita, pendidikan mereka itu berjaya sekiranya kita memilih perkara yang bagus, walaupun tiada orang bercakap kepada kita buat bagus dia. Istiqamah. Ya, mungkin sahabat saya juga seorang guru. Dia tahu betapa sukar untuk membentuk jiwa anak muda sekarang ini. Istiqamah. Kita juga. Jadi dalam balik kita pada tafsiran ayat, Nabi juga bersesukar untuk istiqamah, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, yang mungkin kebaikan para sahabat saya telah pun banyak kali mendengar saya ulang-ulang riwayat ini. Ini sangat cantik maknanya. Dia kata apa? Inna likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fitratun, faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat fitratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Hadis sahih, hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan juga selainnya. Nabi kata apa? Inna likulli amalin fitratun, inna likulli amalin syirratun. Sesungguhnya bagi setiap amalan itu ada syirrah. Al-Imam Ibnu Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharib al-Hadith menyebutkan perkataan syirrah membawa maksud rahbah ataupun keinginan. Bagi setiap amalan itu ada keinginan. Maksudnya apa? Setiap amalan itu kadang-kadang manusia itu sampai kepada kemuncak keinginan. Contohnya macam bulan Ramadan. Bukan kita merupakan puncak kepada amalan kita 24 jam baca Quran. Kerana lepas tarawih pukul 3 bangun lagi, solat malam, witir tutup pukul 5, dia solat witir pukul 5. Betul tak? Sesungguhnya setiap amalan itu ada puncak. Kita kan naik macam tu kan? Naik. Dan pada hadis itu Nabi SAW menyebutkan walikulli syirratin, pada setiap puncak amalan keinginan itu ada fitrah. Ada satu masa disusut. Itu standard, normal. Saya yang cakap dan juga insan-insan yang berada di hadapan saya ni, turun naik amal dan juga iman. Dan Nabi kata apa? Nabi tak kata salah benda tu. Benda tu normal. Macam kita sekarang, masihkah kita buat qiyamul lail yang 11 rakaat itu? Masih kita buat 11 rakaat. Habis ini mungkin 1. Sebelum isyak, nak tidur 1 ataupun 3. Rajin sikit 3. Itu sebab sebahagian ulama hadis meletakkan bab dham man taraka qiyamul lail, man taraka qiyamul lail, celaan terhadap orang yang meninggalkan qiyamul lail.
Hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi SAW pesan kat dia. Dia kata, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kau jadi seperti kawan tu. Dia kata, Nabi tak sebut nama. Dia kata, jangan kamu jadi seperti fulan itu, wahai Abdullah. Fa innahu kana yaqumul lail, dia itu dulunya bangun malam. Kalau kita terjemahkan sebagai dia itu fakana yaqumul lail, dia itu dulunya dia bangun malam. Fataraka qiyamul lail, sekarang ini dia tinggalkan qiyamul lail. Nabi apa? Cela. Ataupun kalau kita terjemahkan sebagai perkataan fakana itu, dia itu bangun malam. Dia bangun tapi sekadar pergi toilet, dia tak solat. Kan kita macam itu kan kadang-kadang. Jaga bangun pukul 1, mungkin sebab besok tu nak periksa dan sebagainya, kita pun terbangun. Bangun-bangun kita khayal gitu. Itu tak bangun malam pun boleh termasuk dalam terjemahan hadis ini. Dia bangun malam tapi dia tak solat malam. Ataupun terjemahan yang lain, dulu dia bangun malam, fakana, he used to, kan bahasa Inggeris, betul tak? T-shirt. Dia dulu bangun tapi sekarang dia tak bangun malam lagi. Celaan terhadap orang yang meninggalkan istiqamah ataupun amalan yang dia tak istiqamah. Itu sebab Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim, dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya kita macam mana? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan adwamuha, yang paling berterusan wa in qalla, walaupun sedikit. Saya nak berbalik kepada qiyamul lail. Saya sebut peringatan kepada saya dan juga mungkin sahabat-sahabat yang ada dekat sini. Yang dulu kita bangun malam, ada Ramadan 11, kadang-kadang sampai mungkin 40. Dia bangun 20, kemudian esok pagi imam bangun 20 lagi 40, 43. Tapi sekarang kita meninggalkan perbuatan tersebut. Sesungguhnya setiap malam itu ada puncaknya, dan setiap puncak itu ada masa susutnya. Dan Nabi SAW memberitahu kita kadar minimum ketika mana iman kita susut. Kadar minimumnya apa? Faman kanat fitratuhu ila sunnati, Nabi kata, sekiranya fitrahnya itu ketika dia susut, dia masih lagi berada di atas petunjukku. Maksudnya dia susut bukan sampai tinggalan fardu. Mungkin semua sunat dia tinggalkan, sebabkan layan tetamu, makan kuih raya dan sebagainya, dengar muzik yang tak apa-apa, tengok filem yang kadang-kadang na'udzubillah entah apa juga, hantu cinta yang banyak dekat. Ya, saya pun mengalami kejutan budaya balik ke rumah. Buka tu hantu, buka tu cinta. Dia jadi sedondon. Nabi kata, kalau dia balik rumah seperti itu, semua dia tinggalkan, tetapi fardu dia tak tinggal, faqad aflaha. Nabi kata, sekiranya iman dia turun ataupun amalan dia turun, tetapi dia masih lagi berada di atas petunjukku, tidak meninggalkan yang fardu, dia berjaya. Faman kanat wa man kanat ila ghairi dhalika, siapa yang selain daripada itu, selain tidak buat petunjuk Rasul, meninggalkan, masa iman dia naik, dia buat semua perkara, masa iman dia turun, dia tinggal semua perkara, sekali fardu dia sapu sekali, faqad halak. Nabi kata, sesungguhnya dia telah pun binasa. Nabi SAW menggunakan perkataan madhi, dia telah binasa kalau dia buat seperti itu. Sebab apa istiqamah ini merupakan perkara yang sukar? Sebab apa kata? Brothers and sisters, siapa boleh jawab, kita bagi hadiah. Hadiah durian. Suasana yang mungkin keadaan kita berpindah pada tempat baru mungkin. Tetapi saya tertarik, saya ada post dekat sesuatu dekat internet.
dan saya rasa kawan-kawan mudah tahu mengenai perkataan Al-Imam An-Nawawi, nukilan, bukan perkataan Imam Nawawi, nukilan Al-Imam An-Nawawi ketika membahaskan topik istiqamah. Saya baca dia punya Arab. Dia kata wakil, dan dikatakan al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabir. Sesungguhnya istiqamah itu tak larang orang nak buat melainkan akabir. Apa maksud akabir? Orang-orang yang besar, jiwanya besar. Tak larang orang nak buat istiqamah itu melainkan orang-orang yang berjiwa besar, imannya kuat. Li'anna Al-Imam An-Nawawi menukilkan perkataan ini, dia kata kerana al-khuruj anil ma'mudat wa mufaraqatul rusum wal 'adat wal qiyam baina yaday Allah Ta'ala ala haqiqatis sidq. Istiqamah itu bersesuka kerana apa dia kata? Kerana istiqamah itu mengeluarkan seseorang daripada kebiasaan. Biasa kita buat apa? Kalau kita dalam keadaan seronok, santai, biasa kita buat apa? Kadang-kadang ibadah kita tak begitu berat, bukan tidak? Kita berada kat rumah, selesa. Mungkin saja kita kat sini sebab kita tak selesa, bukan rumah kita. Kawan-kawan pergi solat, kita pun pergi solat lah, berjemaah, diajak. Dan juga dia kata mufaraqatul rusum, dan juga istiqamah itu mufaraqah, memisahkan daripada adat resam. Wal adat, rusum tu resam, adat resam kita sebut. Wal qiyam, istiqamah dahlah memisahkan seorang itu daripada kebiasaan, dan dia berdiri tegak baina yadayillah, di hadapan Allah, ala haqiqatis sidq, terhadap kebenaran, hakikat kebenaran. Qala Allah, qala Rasul, itu merupakan hakikat kebenaran. Dia tegak di atas benda itu. Walidzalika, yang demikian itu, qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu, tetaplah kamu istiqamah, walan tuhsu. Kerana apa? Istiqamah itu kamu sekali-kali tak akan dapat mengira. Saya dah berjemaah selama 40 hari istiqamah. Lepas hari ke-41 tak buat dah. Tak, istiqamah bukan seperti itu. Istiqamah ini sampai mati. Itu sebab dia merupakan benda yang sangat sukar. Ada saja sahabat Nabi SAW yang hidup pada zaman Nabi, dia Muslim tetapi mati dalam keadaan kafir. Zaman Nabi, zaman turunan wahyu, zaman mukjizat. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Ubaidullah, yang Nabi SAW perintahkan golongan pertama pergi berhijrah ke Habsyah. Ubaidullah salah seorang yang sahabat Nabi, tapi akhirnya sampai ke Habsyah, negara Kristian. Dia murtad. Isteri siapa? Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan. Dia murtad, tak sempat menggapai istiqamah. Itu sebab di antara doa kita, selain doa yang Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sebut, Allahumma anta rabbi farzuqna istiqamah, itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana, thabbit qalbi ala ta'atik wa dinik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan jiwaku di atas ketaatan dan juga agama. Kemudian pada ayat berikutnya Allah SWT sebutkan kelebihan orang istiqamah, sehingga dia mati, dia kata tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepadanya untuk memberitahu alla takhafu, supaya jangan sedih. Walaupun kawan-kawan mencercamu, jangan buat sunnah Rasul, jangan buat perintah agama, malaikat akan turun kepadanya supaya beritahu dia apa? Memberitahu dia apa? Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Walaupun dunia meninggalkanmu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan berikan kabar baik kepada mereka bil jannah, tentang syurga, allati kuntum tu'adun, yang mana kamu telah dijanjikan. Wallahu a'lam bissawab. Ayat ini panjang lagi untuk perbahasan pada ayat perengan yang kedua itu. Kita akan sambung pada waktu yang saya pun tak tahu bila. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita buka kepada
perbincangan, perbahasan ataupun sekiranya ada kebetulan pada soalan. Tak ada. Maksudnya kalau kita berpindah kepada satu suasana yang bagus kepada satu suasana yang tidak bagus, kadang-kadang kita tak boleh nak tolak. baik, dalam keadaan kita tak boleh nak tolak, ada dua cara. Nanti kata kita ditakdirkan untuk berpindah kepada kawasan yang tidak bagus, ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan buat dakwah. Kerana hanya dengan dakwah saja kita boleh membentuk suasana. Kalau tidak dengan dakwah, selepas ini kita akan masuk kepada ayat dakwah. Kalau tidak kerana dengan dakwah, mungkin Islam juga tidak sampai kepada kita. Kerana dengan dakwah juga bi'ah itu terbentuk. Da'i bermula dengan satu orang mungkin, tetapi di antara tujuan dakwah itu adalah untuk membentuk suasana supaya kita dapat hidup dalam suasana yang bertakwa kepada Allah. Sekiranya kita tidak mampu ataupun tidak ada kekuatan untuk berdakwah, jawapannya apa? Jawapannya adalah pindah daripada kawasan tersebut. Allah SWT sebut ketika Allah mematikan manusia yang dibinasakan dalam keadaan ditimpakan bala, manusia berhujah. Dia kata kami ini lemah, tak terdaya nak lawan orang-orang yang kuat. Allah kata apa? Afalam tuhajiru fiha, kenapa engkau tak pindah daripada kawasan itu? Allah kata dalam Al-Quran apa? Afalam tuhajiru fiha, kenapa tak pindah? Menyebabkan engkau mati dalam keadaan musyrik. Dan perkataan afalam tuhajiru fiha ini merupakan dalil sebahagian para ulama yang mengharamkan untuk kita berhijrah ke negara kafir. Kerana apa? Di antara rezeki dan juga iman, yang mana patut kita dahulukan? Iman. Sekiranya kondisi rezeki itu sama atau kurang ataupun sedikit kurang daripada negara kita yang berhijrah, maka iman patut didahulukan. Jawapannya ada dua. Kalau kita pindah daripada satu negeri yang tidak bagus, satu negeri yang bagus kepada negeri yang tidak bagus, jawapannya ada dua. Satu, kita buat dakwah. Yang kedua, berhijrah daripada negara ataupun kawasan yang tidak bagus. Wallahu a'lam. Muslimat ada soalan? Tak ada. Saya nampak macam ada yang nak bertanya. Tak ada. Kalau tak ada, terima kasih diucapkan kepada pengunjung dan juga kepada sisters yang meramaikan halaqah pada malam ini. Saya harap kita semua diberikan rezeki untuk istiqamah antara iman, amal dan juga majlis ilmu. Bukan saja di sini, tetapi majlis ilmu di tempat-tempat lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.